Okay, Assalamualaikum. Sama saya dengan Pak Tua DCM sekali lagi hari ini. So di channel Al-Fatih Solution. So sebelum ni kita membincangkan pasal cyber security. Kita ada bincangkan teknik-teknik tentang, bukan teknik, kita berceritakan tentang hacking, apa itu hackers dan ada beberapa jenis hackers lah. Jadi hari ni kita akan sambung untuk yang kedua ni, berkaitan dengan satu teknik hacking yang biasa digunakan oleh hackers dan very successful sebenarnya teknik ni. Cumanya dia memerlukan kepakaran-kepakaran yang khusus lah. Dan kepakaran ini biasanya ada pada semua orang, cuma tahu guna dan tak tahu guna sajalah. Jadi hari ini saya akan dedahkan salah satu teknik yang dipanggil sebagai social engineering. Baik, dalam social engineering ni sebenarnya dia adalah satu teknik yang mana kita cuba dekatkan diri kita kepada orang lain dengan menggunakan kita panggil dalam bahasa Inggerisnya build trust, ataupun membina kepercayaan orang kepada kita lah. So dalam kita membina kepercayaan tu, kita mesti tunjukkan something yang kita ni baik, kita ni bagus, kita ni boleh dipercayai daripada segala segi lah. Dan ada berbagai-bagai cara kita nak build trust pada orang lain ni, dan dia akan menggunakan pelbagai kelemahan yang ada pada diri kita. Dan setiap orang ada kelemahan dia, cuma kita perasan dengan tak perasan sahaja. Contohnya macam saya seorang yang mungkin aware dengan cyber attack ni. So saya seorang yang very skillful sebagai contoh. Memang aware gila pasal cyber attack, ataupun daripada segi social engineering and everything. Tetapi saya tetap akan kalah dengan powerful authority. Contoh dengan bos saya ke. So saya ataupun ancaman menggunakan orang yang lagi powerful pada kita untuk mengancam kita. Sebagai contoh, dia kata kalau you tak nak buat benda macam ni, saya akan bagi tahu dekat pengurusan atasan ataupun eksekutif untuk menyatakan bahawasanya saya dah menolak cadangan dia untuk melakukan benda yang macam ni. Jadi saya sebagai seorang yang orang bawahan pun akan kalah dengan benda tu, dan saya akan buat. Padahal saya ditipu dengan orang kata ugutan yang diberikan. Okey. So dalam social engineering ni juga, kalau kata itu kalau saya powerful. Contohnya kalau saya ni bos, orang atas, saya mungkin kurang ataupun tidak berpengetahuan tentang cyber attack ni, macam mana cyber attack ni dilakukan, dan mereka boleh menggunakan kelemahan itu kepada saya. Okey. Contohnya dia orang kata you all untuk nak elakkan daripada kena cyber attack, you all kena pasang benda ni. Dan hanya kami saja yang boleh buat benda ni. Tanpa kami, you all memang akan kena cyber attack. So saya, orang yang tidak berpengetahuan dalam IT sebagai contoh, saya hanya akan betul, okey, so saya serahkan kepada you lah untuk bulat-bulat you nak buat apa pun. Padahal dia menggunakan kelemahan itu untuk dia tanam beberapa malware, ataupun beberapa software, ataupun beberapa agent untuk dia menggunakan di kemudian hari untuk attack kita. Dia tak attack sekarang, sebab attack sekarang confirm lah kantoi kan. Dan saya juga pernah mendengar satu interview daripada seorang hackers, yang mana dia memerlukan masa 3 tahun untuk menunggu bagi dia melakukan attack tersebut pada satu company. Jadi maknanya hackers bukan bermakna dia hack hari ni dia dapat. Tak, dia perlu menunggu. Dan peluang-peluang itu akan muncul
sekiranya dia bersabarlah. Baik. So dalam social engineering ni, kita nak tengok apa yang ada sebenarnya. Berbagai-bagai teknik yang boleh diguna pakai untuk social engineering ni. Contohnya phishing. Okay, phishing ni kalau you all tahu, saya rasa dah ramai yang tahu sebenarnya phishing ni, cumanya masih lagi yang terkena. Aware, tapi alert pun dah alert, tapi still lagi percaya. Sebab apa? Memang sifat manusia mudah mempercayai dan mudah mengasihani orang lain tanpa menyelidik dengan penuh lah. Begitu juga dengan saya. Saya tak kata saya perfect, saya terselamat daripada ancaman-ancaman ni. Tak. Saya juga manusia dan yang boleh melakukan kesilapan, dan pelbagai kesilapan yang pernah saya lakukan. Okey. So phishing, yang mana dia menggunakan teknik phishing ni untuk memujuk ataupun memberi tawaran keuntungan berlipat kali ganda dengan senang. You all masuk hari ni 3 hari, nanti I bagi you 1 juta dengan bayaran hanya 1,000. So kita pun percaya, kita pun bayar masuk dia punya skim, kita pun bayar apa semua bagai. Dan dia pun build trust, dia tunjuk check orang tu, check orang ni, dia pun naik Ferrari, dia naik Lamborghini, Maserati and everything. Rumah dekat swimming pool apa semua bagai. So kita pun percaya, kita pun nak jadi kaya dengan dia. Sebab kita tak nak terlepas peluang itu, betul? Jadi kita percaya dan kita pun masuk 1,000. Hanya 1,000 saja. So bila rugi 1,000 tu, kan, itulah yang akan berlaku kepada mereka-mereka ni. So tak dapat duit, lepas tu dia kata kena scam. Padahal kita sendiri yang tak alert. Bukan tak alert, kita tak alert, cuma kita tamak. Ataupun kita mudah kasihan. Kasihanilah kami, kasihanilah golongan-golongan ini. Bukan ada yang semua tipu ke, tak. Ada yang betul. Cuma mereka-mereka yang menipu ni mengambil kesempatan yang ada untuk orang kata untuk mengambil peluang menipu dengan menggunakan kelemahan-kelemahan yang ada ini. Baik, satu lagi dia ada panggil baiting. So baiting lebih kurang macam phishing juga. So nanti kita akan terangkanlah pasal berkenaan dengan lebih lanjut pasal phishing, baiting. Lepas tu dia ada pretexting. Tak silap saya ada scareware. Kemudian ada dumpster. Dumpster ni kita ambil benda-benda, maklumat-maklumat daripada tempat yang kita dah buang, daripada sampah kita. So dia akan gunakan menyamar sebagai satu lagi identity theft. And then tailgating, shoulder surfing. So ini semua boleh menjadi social engineering. Sebab dia nak buat shoulder surfing sebagai contoh, dia kena social engineering dulu supaya dia boleh duduk di tepi orang itu dan melihat password yang dimasukkan, dan dia cuba mengingati password, apa password yang dimasukkan, bagaimana cara sistem tu berjalan. So itu adalah shoulder surfing. So tak apa, nanti kita akan terangkan satu persatu. Hari ni kita berterangkan pasal social engineering sahajalah. Sebab masa pun kita hanya ambil masa lebih kurang dalam 10 minit ke 15 minit sajalah. So apa saja interaksi di antara A dengan B itu dipanggil sebagai social engineering lah. Biasanya dia akan berlaku interaksi untuk membina kepercayaan kita daripada si A dan si B ini. Okey. So itu adalah salah satu daripada social engineering. So bagaimana dengan social engineering ni nanti? Seorang contoh saya kata vendor, company vendor yang bukan dia ni vendor yang juga hackers. Okey. Dia akan menggunakan kelemahan-kelemahan yang ada, contohnya dalam bidang kerajaan. Sebab saya tak mengutuk organisasi kerajaan, tetapi minta tolong tengok kalau ada yang terlepas. Sebab bagi saya organisasi kerajaan yang banyak kena attack. Dan attacking ni boleh berlaku dalam pelbagai cara. So saya akan bagi contoh-contoh lah supaya tidak berlaku lagi penjualan data yang berlaku ataupun kecurian data yang berlaku dalam
bidang kerajaan ni lah. Saya tahu mereka ni sebenarnya ada yang aware dan memang expert pun, cumanya tak salah untuk double check balik. Okay. Baik, so saya rasa setakat ni saja dulu saya cerita pasal berkenaan tentang social engineering. So kalau you all nak lebih lanjut, you all boleh komen dekat bawah berkenaan, boleh bertanya tentang social engineering ni dulu. So saya akan cuba menjawab pada next video, dan juga kita akan sambung lagi berkenaan tentang teknik-teknik lagi yang boleh diguna pakai untuk tanpa you all menggunakan hacking tools yang powerful, tak perlu. Boleh je dilakukan, cuma perlukan usaha sikit lah. Macam saya cakap tadi, saya pernah tengok interview di antara hackers dan juga interviewer ni. Dia kata dia memerlukan masa lebih kurang 3 tahun untuk lancarkan attack yang berjaya. So 3 tahun So jangan fikirkan hari ni kita buat, hari ni successful. No. Even you buat Wi-Fi hacking sebelum ni, WEP memang you all terus berjaya. Tapi WPA, WPA2, PSK, you all kena tunggu mungkin berhari-hari, mungkin berminggu-minggu baru you boleh crack the password lah. Macam-macam lah you boleh guna, crack.-ng, Jack the Ripper and everything lah. Banyak lagi lah, brute force. So nanti kita akan ceritakan satu persatu. So kalau nak cerita hari ni semua, saya rasa tak sempat kot. Okay, so jangan lupa share, komen, like and subscribe Al-Fatih Solution. So saya akan bincangkan hal-hal berkaitan dengan ancaman cyber dan juga hacking serta ICT lah di dalam channel ini. Okay, so watch out dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.